Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada lepas ni saya cuma minta dua orang je lah, daripada Kejam, lepas tu ada daripada sini pula. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih pada Datuk Yang Dipertua, Yang Berhormat Menteri Besar, walaupun tak ada saya rasa dia dengar live kot. Barisan ahli-ahli mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri, barisan ahli-ahli yang berhormat, Ketua Jabatan, sidang penghormati dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang sama-sama mengikuti live ucapan perbahasan bagi kita membahaskan bajet ataupun belanjawan Negeri Terengganu pada 2021 pada tahun depan yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Besar kemarin. Terima kasih Datuk Yang Ketua kerana mengizinkan saya mengambil masa untuk sama-sama membahaskan bajet tersebut. Seperti mana kata rakan-rakan juga, bahawa saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada pihak kerajaan kerana telah membentangkan bajet 2021 walaupun banyak berkurangnya daripada bajet-bajet tahun sebelum ini. Dan walau bagaimanapun difahamkan rakyat di luar sana, rakyat Terengganu di luar sana mengharapkan lebih lagi daripada bajet 2021 ini. Ini kerana rakyat inginkan bajet yang lebih khusus, yang lebih jitu, yang lebih dengan izin precise kepada kesan langsung masyarakat kepada pandemik COVID-19 yang telah berlaku di seluruh dunia termasuk di negara kita dan juga di negeri kita. Dan mengikut rekod Perkeso pada 17 Julai 2020, Perkeso Malaysia telah mengeluarkan angka sebanyak 314,423 majikan telah memohon melalui program subsidi upah 1.0 yang melibatkan 2.54 juta pekerja. Ini peringkat Malaysia. Begitu juga pada 18 November, beberapa hari yang lalu, Perkeso juga telah mengeluarkan data untuk program subsidi upah 2.0 iaitu 72,161 majikan yang melibatkan 24,386 orang pekerja. Dan ini menunjukkan angka yang besar yang mana masyarakat khususnya terlibat dengan kesan langsung pandemik COVID-19 ini. Jadi sebab itulah masyarakat di luar sana amat mengharapkan supaya bajet ini lebih menjurus kepada kesan yang mereka alami akibat pandemik COVID-19 ini. Dan perkara yang kedua, Datuk Yang Pertua, merujuk kepada inisiatif 2, latihan kemahiran dan peluang pekerjaan sebanyak 7.52 juta yang telah diperuntukkan untuk tahun depan. Jadi masyarakat juga nak tahu daripada 7.52 juta tersebut berapa ramaikah masyarakat ataupun penduduk di Terengganu yang akan dapat manfaatnya. Sebab kita sedia maklum bahawa ramai yang terlibat. Jadi boleh tak pihak kerajaan nyatakan nanti program ni untuk kita boleh anticipate untuk berapa orang dengan izin Datuk Yang Pertua. Perkara yang berikutnya, Datuk Yang Pertua, saya juga ingin merujuk kepada kajian rancangan tempatan daerah yang mana kajian rancangan tempatan daerah ini meliputi sehingga tahun 2035 dan diperuntukkan sebanyak RM250,000 Malaysia untuk kajian rancangan tempatan daerah bagi daerah Besut, terima kasih, Setiu dan juga Marang. Walau bagaimanapun, Datuk Yang Pertua, saya suka ingin mencadangkan juga bahawa dalam rancangan kajian tempatan daerah tersebut dimasukkan juga tentang pelan induk saliran bandar, termasuklah reka bentuk terperinci untuk saliran bandar. Dan kita sedia maklum bahawa kita sekarang ni dah masuk musim tengkujuh. Dan kita semua sedia maklum bahawa ada beberapa tempat sekarang ini dan mungkin lepas ni akan lebih teruk lagi sekiranya
kita menerima jumlah keamatan hujan ataupun rainfall intensity dengan izin itu yang betul, jumlah keamatan hujan yang lebih daripada 100 mm dalam 1 jam, kita boleh berlakunya banjir kilat di kawasan pembandaran. Jadi semogalah daripada rancangan tempatan daerah ni dimasukkan juga dengan lebih teliti dan diperhalusi sebaik mungkin supaya sistem peparitan, sistem salira bandar, macam mana kita nak buat pengawalan di punca untuk mengelakkan berlakunya banjir-banjir kilat di kawasan pembandaran dapat kita diperhalusikan juga. Sebab kita masih lagi sekarang ni hujan yang hanya berlaku di kawasan pantai. Yang kita tengok bahawa berlaku di kawasan pantai pun boleh menyebabkan berlakunya banjir kilat. Kita masih lagi belum menerima kejadian banjir limpahan air dalam lembangan sungai. Air sungai tak limpah lagi, yang betul, masih baru peringkat bandar. Dan sekiranya kalau peringkat bandar pun kita tak boleh tangani, kita takut kita akan menerima pula kejadian banjir akibat limpahan sungai, akibat berlakunya hujan lebat dalam lembangan sungai-sungai utama, khususnya kita di negeri Terengganu. Datuk yang betul, perkara yang berikut yang ingin saya nyatakan juga di sini adalah berkenaan dengan 3D. Pihak kerajaan sekarang ini telah melaksanakan program untuk mewujudkan 3D. Cuma yang menjadi persoalan di peringkat orang kampung, di peringkat masyarakat, di peringkat orang ramai di luar sana, dia menanyakan bahawa tentang pelaksanaan program yang telah ada sebelum ni, yang dipanggil di negeri Terengganu telah ada 3 unit Madrasah Moden Terengganu yang telah dilaksanakan sebelum ini, yang mana bajetnya ada juga daripada kerajaan negeri dan juga daripada JAKIM. Jadi seolahnya macam Madrasah Moden Terengganu sekarang ni macam tenggelam sekarang ni. Jadi boleh tak pihak kerajaan nyatakan nanti dalam pergolongan nanti apakah, berapa bajetkah yang telah diperuntukkan untuk Madrasah Moden Terengganu yang ada 3 unit di negeri Terengganu sekarang ni, dan apakah bajet pembangunannya, apakah bajet pengurusannya, dan berapakah perjawatan yang ada untuk Madrasah Moden Terengganu yang telah ada sehingga ke hari ini. Okey, Datuk yang betul, saya ingin sambung sikit lagi. Perkara yang tersebut, saya juga ingin ucap tahniahlah kepada Esko Pelancongan yang digelar Hero Tourism Malaysia. Dan biasanya Hero ni insya-Allah akan boleh menyelamatkan orang dan juga masyarakat. Cuma kita di Kuala Besut baru ni dikejutkan dengan satu bukan peristiwa, akan dilaksanakan satu pelaksanaan kutipan cukai untuk pelancong-pelancong yang akan pergi ke Pulau Perhentian. Sebanyak RM5 akan dikutip, khususnya untuk pelancong-pelancong di luar jeti pelancongan Kuala Besut tu sebanyak RM5 untuk pergi ke Pulau Perhentian. Dan yang menjadi tanda-tanya khususnya oleh pihak frontliner pelancongan ataupun tourism frontliner di Kuala Besut, bila pelancong sampai ke jeti Kuala Besut tu dia kena bayar RM5 dulu di kaunter untuk PBT. Lepas tu pula bila dia beratur di jeti Taman Laut tu, dia kena bayar pula RM5. Jadi ini yang menjadi tanda tanya, kenapa kena bayar 2 kali macam tu sekali? Nah, seelok-eloknya perlu dicadangkan, semolek-moleknya diadakan perbincangan ataupun sesi dialog ataupun apa jua perbincangan supaya sebelum pelaksanaan ini dilaksanakan. Yang orang tua nak jelas sikit. Yang orang tua. Jadi yang mana nak pergi ke pulau kena bayar RM10. Kalau sebelum ni berapa? RM5. Sebelum ni RM5. Sekarang ni RM10. Naik lagi RM5. Soal mak. Tambah sikit. Pulau Redang pun gitu juga. Di jeti kena RM5, lepas tu nak pergi ni kena pula RM5. Jadi RM10. Dan saya mengambil kesempatan juga orang Pulau Redang King Salam, saya nak tanya sikit, agak Exco dapat ulas, betul ataupun tidak ada kerajaan nak mengambil balik 2 tanah pengusaha resort anak tempatan dan hendak diberi kepada pengusaha lain. Jadi kalau nak beri tempat lain lah, janganlah ambil tempat anak tempatan usaha dah. Kalau nak ambil.
Terima Okey, kasih. Mak. Teruskan. Okey. Terima kasih Datuk Ketua. Dan yang berikutnya pula, sebab sekarang ni semua kita nak turunkan kutipan daripada orang ramai ni, tiba-tiba kita minta kutipan pula jadi macam benda yang berlawanan dengan situasi sekarang ni. Okey, perkara yang berikut Datuk Ketua, saya ingin Mak jaga masa lah, sebab masa dah cukup ni. Jaga masa ya. okey, saya minta awak tadi tu. Nak tanya pasal breakwater Kuala Besut, benteng pemecah ombak Kuala Besut. Saya faham dia projek persekutuan. Cuma nak tahu apakah peranan pihak kerajaan negeri supaya minta pihak persekutuan mempercepatkan projek benteng pemecah ombak di Kuala Besut tersebut. Yang berikutnya iaitu pasal tanah di Padang Ragut tadi pun Exco dah jawab, supaya kalau boleh perhalusilah, berilah keutamaan kepada yang telah mengusahakan lebih daripada 24 tahun di Kampung Tok Has tersebut. Dan yang berikutnya Datuk Ketua, saya laju-laju ni, pelaksanaan kad sejahtera pada Julai 2019 dah dilaksanakan. Kalau boleh sampai ke hari ini berapa ramai dah? Kita bercakap pasal tahun depan, yang kita telah laksanakan juga nak tahu berapa ramai yang telah terlibat dengan kad sejahtera, berapa ramai dapat manfaat daripada mereka. Dan begitu juga dengan perumahan di Pulau Perhentian, mohon disegerakan. Dan yang akhirnya Datuk Yang Pertua, saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada Sekolah Menengah Kuala Besut. Baru-baru ni dua tahun lepas telah menjadi johan peringkat dunia mengenai nuklear, pertandingan nuklear, sumber manusia tentang nuklear. Dan 2 hari lepas telah menjadi johan peringkat dunia pula, peringkat antarabangsa, iaitu di bawah Panasonic Key Witness News yang telah mengalahkan negara Jepun W6, dan juga telah menjadi johan di peringkat antarabangsa, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Besut. Datuk Yang Pertua, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih.